Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara semua? Salam pencerahan, salam pertemuan. Saudara Rock, saudara Rock, saudara Zaharuddin, begitu juga saudara Fuad Muhammad. Apa khabar saudara? Begitu juga saudara Zakro. Saya hari ini di luar saudara, bukan di rumah biasa. Pencerahan sebab saya bila dah janji pukul 5 petang ya Nuriah Asyad, apa khabar? Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Aslan, saudara Syahiran, saudara Pangah, apa khabar Pangah? Saudara muka 50 sen katanya. Ya, saudara Adam Jebat, apa khabar? Doa saya agar anda semua sihat. Saya mendoakan sentiasa teman-teman dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini sebenar-benarnya saudara, saya menghadiri rumah terbuka. Rumah terbuka sejuk pula lah sekarang. Jadi tumpang sekejap pejabat kawan, saya kata saya nak buat live sebab saya harus bertemu dengan teman-teman pelayar yang setia dengan saya, yang setiap-tiap waktu saya akan berusaha lah, hari Isnin sampailah hari Khamis. Kemudian hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa sampai Jumaat saja kita tak buat saudara. Hari-hari lain alhamdulillah insya-Allah kita dapat berjumpa jam 5 petang untuk kita berbicara apa yang boleh kita bicarakan. Saudara, hari ini keadaannya kita masih lagi saya nampak banyak rumah-rumah terbuka yang diadakan di sekitar Kuala Lumpur. Tapi hari ini UMNO Perhubungan UMNO wilayah mengadakan rumah terbukanya di Kampung Baru. Banyak makanan, saya tengok tadi jemputan. Saya menilai saudara, kalau sesuatu rumah terbuka tu kalau makanan habis getinya, jemputan itu ramai. Saudara Zakaria, saudara Adam Jebat, salam petang, selamat petang saudara. Dan saya merasakan kalau kita hadir rumah terbuka, ada jamuan besar-besar lagi, kalau makanan tu tak cukup, artinya sambutannya hebat. Jadi tadi saya nampak tadi makanan tak cukup. Banyak saudara, sekitar dalam tak silap saya lah, lebih kurang dekat 10 stor sate habis di Kampung Baru saudara. Dan dapatlah saya bertemu dengan kawan-kawan, dapat juga bersembang seketika dengan Presiden UMNO yang hadir sama. Kebetulan hari ini UMNO jam 5 petang ini sedang mengadakan mesyuarat majlis tingginya. Ada macam benda-benda mungkin malam nantilah saya akan cuba ulas. Tapi siang ni kita tak bercakap soal politik saya. Siang-siang begini kita berbicara tentang kehidupan yang saudara Fuad Muhammad dia invite saya tak kerti saudara Syamsul Anwar, apa khabar saudara? Saya muka tiada jiwa Melayu. Adakah Haji Hadi akan buka bilik pagar kubur? Bukan buka balik pagar dan sebagainya. Saya malam tadi dah pesan datang. Saya berpesan pada teman-teman yang melayari ataupun mereka yang mengendalikan media sosial, sama ada dalam apa sajalah. Saya tak boleh sebut saudara, ada 4-5 media sosial yang ada saudara. Dan saya bermohon kepada teman-teman, kalau boleh saudara Buljak adanya, saudara Buljak, saya meminta kalau boleh janganlah kita bangkitkan lagi soal isu memali. Kerana sebenarnya saya bersimpati dengan keluarga memali, keluarga mangsa memali, iaitu sama ada mereka yang terkorban, iaitu para pengikut Allahyarham Ibrahim Libya yang akhirnya disifatkan oleh Dr. Mahathir sebagai mati katak. Saya rasa kalaulah saya keluarga memali, tentulah saya rasa tersinggung. Begitu juga bagaimana anggota pasukan keselamatan, 4 orang yang turut terkorban, Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Saya merasakan tak sepatutnya kita ungkit-ungkitkan lagi, nak katakan mati katak ke mati syahid ke. Benda dah berlalu, bukan setahun, sudah puluhan tahun. Cuma saya lihat ada satu dalam media sosial, anak kepada mangsa Mali itu dia menzahirkan kekecewaannya apa yang dilihat sekarang. Sebab tu saya katakan kadang-kadang saudara, politik ini satu bidang yang cukup zalim. Politik tidak mengenal sahabat, tidak mengenal musuh, asalkan mereka mencapai matlamatnya. Ya, walaupun saya tidak mau bersembang tentang politik saudara, tapi saya ingin jelaskan bagaimana politik ini full of
penuh dengan kezaliman, cruelty. Sebab dulu pun saya dah cakap, kecanduan dalam politik ni, Saudara Azmi Omar dari Mindef, adalah dua. Satu ialah racial ataupun racist. Kalau negara itu mempunyai pelbagai kaum, macam di Amerika dulu, jangan lupa saudara, insiden Ku Klux Klan. Kumpulan ini nak mahu menghapuskan etnik. Saudara Leo, anak jantan, anak abang, masyarakat etnik, iaitu kaum Negro. Saudara, saya pun tak tahu nak panggil ni Red Indian, Negro, yang mahu dihapuskan oleh mereka yang datang menjajah Amerika waktu itu. Jadi mereka mewujudkan kumpulan Ku Klux Klan. Ya, Cik Pak Makno. Jadi mereka mahu kalau boleh nak menghapuskan, kerana itu adalah isu racial. Itu dipanggil racist. Dan di negara kita terjebak dengan tragedi 13 Mei. Bila orang memainkan politik ini dengan isu kaum yang tak sepatutnya. Saudara dia ni, saudara Leonardo, dia kata betul, kawan ayah saya terkorban di Memali. Sebab itu saya katakan. Dan yang kedua, kecanduan, Cik Pa, kecanduan untuk berpolitik ini selalunya mereka gunakan isu agama. Kalau agama, beginilah, kalau ada yang orang menggunakan isu yang melampau, akhirnya kita tidak dapat menyantuni sesuatu isu. Abos senja, kami takkan kami rakyat asyik kena sembelih, kena beralah je. Saya begini saudara, memanglah kita selalu mengatakan tangan yang mencincang, bau yang menghukum. Tapi sekarang benda dah berlaku. Saya tidak membela Tuan Mahathir, cuma saya minta, malam tadi saya dah bagi tahu, saya minta kalau boleh, teman-teman tak payahlah kita mengulang-ulang kembali luka yang dialami oleh keluarga. Memang kalau saya juga terdiri daripada anak mangsa Memali, tentulah saya kecewa apabila orang mengatakan bapa saya meninggal dan disebut sebagai mati katak. Tentulah saya rasa kecil hati. Sebab itu saya mengharapkan, saudara Cik CTP, saya mengharapkan ini peristiwa yang berlalu. Kenapa mau diulang-ulang lagi nak cerita? Yang meninggal tu kita berdoa lah supaya roh mereka ini yang terkorban, mereka yang mati, kalau ada insiden pembunuhan selalu memanglah mati syahid saudara. Tapi bagi saya tidak perlulah ni nak dijadikan itu sebagai isu besar. Memang isu besar bagi keluarga yang dalam kerabat keluarga pengikut Ibrahim Libya, tapi bagi saya yang sudah tu sudahlah. Kenapa perlu diungkit-ungkit? Saya kecewa apabila pihak teman-teman memainkan insiden Memali ini. Memang kita tahu bagaimana sebab kesilapan pemimpin. Tak tahulah, mungkin mereka sekarang ni dah bertaubat, mungkin dah nak baik hati, tak tahulah saya. Tetapi macam saya katakan malam tadi juga, saya lihat dalam media sosial sumber kini, dia menyiarkan kenyataan terbuka. Ucapan Dr. Mahathir mengatakan PAS ini parti kafir lah, nak cari mereka buat tubuhkan parti ini bukan parti Islam. PAS ini nak cari pangkat, darjat dan sebagainya. Saya kata tak sepatutnya dah. Sudah-sudahlah. Warga bangsa kita ni sepatutnya bersatu padu. Kita tak dapat menghidupkan kembali mereka yang telah pun meninggal dunia. Sebab itu dalam isu, contohnya saya katakan, macam isu Datuk Najib, akhirnya sama orang UMNO bergaduh. Kerana Datuk Najib masih belum lagi mendapat pengampunan, sedangkan pengampunan itu hak mutlak Duli Yang Mulia Perdana Agong. Memang ada usaha dilakukan. UMNO mengantar kiriman memohon agar tuanku memberi pengampunan. Dah dituduh macam-macam pula. Sedangkan bagi saya lah, Saudara Norizan, saya merasakan bahawa kalau kita berbalah, dan tak silap saya, kemarin saya dah dengar ada macam mana kenyataan satu orang, lelaki itu daripada Perak. Malam tadi saya dah bercakap, dia kata kalau tak ada Najib, apakah negara kita akan terus dalam keadaan ni murung? Kandainya kata kalau Datuk Najib meninggal, apa nak jadi? Jadi sebab itu bukanlah isunya yang sekarang ni benar. Dia kata Saudara Azmi Omar, kenapalah digelar insan itu meninggal dunia dikategorikan sebagai mati katak? Ini yang saya katakan tadi, saudara. Sebab itu jangan sekali-kali kita mewujudkan suasana yang sebegini. Ini hari baik, bulan baik, sudah-sudahlah, saudara. Saudara Marzuki Wahab, dia kata itulah,
ada muafakat nasional, tapi UMNO tak nak baik kawan dengan UMNO tak betul saudara. Bukan UMNO tak nak berbaik dengan PAS. PAS meninggalkan kita sebab PAS meletakkan syarat. Jadi biarlah nanti malam nanti saya tanya, saya akan boleh ulas. Saya merasakan bahawa perbalahan, perpecahan kaum kita ini ada kalanya sampai semaksimalnya. Sedangkan banyak perkara yang perlu kita santuni. Hidup mesti diteruskan, saudara. Hidup mesti diteruskan. Sebab itu saya lihat kenyataan satu lelaki, dia kata sepatutnya kita berlapang dada dan lahirkan Datuk Najib 2, Datuk Najib 3 yang kepimpinannya sebagaimana Datuk Najib. Itu yang perlu kita harapkan. Saudara Zahari SP Sungai Petani ikut, dia kata Datuk Seri Anwar pun lambat aku ambil pengampunan. Sabar sikit no. Saya beginilah saudara, jangan kita salahkan orang. Saya tidak nampak sebagai pemimpin negara macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, saudara, menteri-menteri yang kita ada ni, bukan mereka tidak mahu menyantuni, tapi kadang-kadang kelewatan. Adalah sebab-sebab tertentu. Itu saudara. Saya saudara Andy Karma, dia kata pasti ada arahan dari seseorang yang menyebabkan insiden Mamali itu. Bukan pasal berbalah. Ini pasal kebenaran. Saudara Andy Karma, sebab saya katakan memang kalau kita dengar kenyataan Tun Musa Hitam apabila beliau berada di Kelantan, Tun Musa Hitam mengatakan, dia kata banyak orang menyebut Dr. Mahathir waktu itu tak ada dalam negeri, dia berada di negara China, lawatan ke Jepun dan sebagainya. Dr. Musa Hitam kata 3 hari sebelum tragedi Mamali dan 3 hari sebelum kejadian tembakan di Mamali itu, dia ada dalam negeri. Lebih tak boleh saya nak ulas saudara, itu keadaannya. Jadi saya harap, saya minta lah kalau boleh, setiap kali kita menyebut soal Mamali, kita akan menyentuh perasaan luka yang dialami oleh warga Mamali. Sembang-sembang petang ini saya mengajak teman-teman, sebab itu sewaktu saya menjadi wartawan dulu, kami tak boleh menyiarkan kalau gambar mangsa yang mati lemas, kita tak boleh siarkan gambar itu saudara. Begitu juga kalau zaman kemalangan, gambar orang yang dengan tangan putus, kepala terputus, tak boleh kita siarkan. Sebab kita akan menyentuh perasaan keluarga yang ditinggalkan. Itulah etika kewartawanan. Saudara, saya merasakan sejujurnya sesuatu yang bersifat kemalangan kepada sesuatu keluarga itu perlulah disantuni. Kadang-kadang bila kita siarkan gambar, contohnya bila tengok gambar terapung mayat itu, apa kata keluarganya? Apa kata keluarganya? Kita bolehlah menyiarkan gambar waktu upacara perkebumian, itu menzamarkan kesedihan. Saudara Malaysia kini dia kata orang Mamali yang patut dihukum sebab ekstremis. Saya tak payahlah saudara. Sebab dia dua-dua pihak kena. Kita bukan, siapalah kita nak jatuhkan hukuman. Sebab tak silap saya dulu di parlimen ada dia buat kertas putih. Sepatutnya kita refer lah, baca handset. Itu saja saudara. Saya berharap cerita-cerita buruk, contohnya ini cerita macam krisis rumah tangga, lepas seorang artis disiarkan berlarutan, malu kita saudara. Yang siapa yang nak mengaku diri dia salah, semua akan merasakan diri dia benar. Saudara Makno, selamat petang. Saudara Makno dia kata kisah Mamali ini masih ada dalam memori saya. Memang saya juga waktu itu jadi wartawan saya tidak mahu menyiarkan gambar-gambar sedih lah saudara. Saya begitu juga saya pernah menulis buku dulu saudara. Apabila berlakunya selepas Mamali tragedi Batu Pahat. Jangan lupa tragedi Batu Pahat, apabila mereka yang menganut ajaran yang saya rasa lah, saya bukan ustaz, yang tak sepatutnya kita ekstrim dalam agama. Akhirnya mereka menyerang bala polis. Ada yang terkorban, ada yang putus tangan. Saya masih ingat lagi peristiwa tu lama tu, dalam tahun 78, 79 tak silap saya. Jadi satu ketika, ini saya nak cerita pengalaman saya. Satu hari itu ada berlaku kematian, iaitu di Malaysian Sheet Glass di Sungai Buloh. Mangsa adalah seorang gadis, saya ingat lagi namanya Nurwani, tak silap saya.
Itu berita muka depan tu saya tulis saudara. Dan masa itu saya berkhidmat sebagai wartawan jenayah di Utusan Melayu dan Malaysia. Jadi saya bekerja ke tempat kejadian. OSBD kerana waktu itu Sungai Buloh berada di bawah jajahan Rawang. Jadi OSBD di Sungai Buloh masa itu Tuan Kadir di Superintendent Abdul Kadir. Jadi bila dia tengok saya sampai di situ, dia kata macam mana hang sampai dulu? Saya sampai kemudian, dia kata saya ketua polis. Dia melawak lah dia saudara. Sebenarnya saudara Muhammad Azmi, waktu ini kejadian berlaku, saya dulu selalunya waktu saya jadi wartawan jenayah, saya selalu duduk bersidai di cawangan trafik Jalan Bandar. Ramailah kawan-kawan saya dulu masa itu, Inspektor Douglas, Inspektor Carlil, yang saya masih ingat saudara. Ini ada pemain rugby, Aftar Singh, Go. Ini mereka adalah IO ataupun pegawai penyiasat di seksyen ada jabatan siasatan jalan raya lah saudara. Dan saya selalu bersidai. Saya tahu kenapa. Kerana saya duduk di situ bersembang-sembang dan kita akan dengar set. Saudara RSK dia kata saya ni seorang Melayu yang membawa betul-betul kemelayuan. Kita harus saudara Muklis. Salam. Berusahalah kita menstabilkan keharmonian politik antara kita. Malam nanti kita bercakap nanti soal politik. Saudara Farouk dia kata timing pembebasan Datuk Najib ni kena betul. Percayalah, insya-Allah. Sabarlah saudara. Dan saya nak cerita pengalaman saya apabila saya tengah bersembang, berbual dengan beberapa polis. Dan situ saudara, tiba-tiba saya dengar set. Dulu kalau kita baik dengan beberapa polis tu, mereka akan menghubungi pasukan trafik dulu. Sama ada dia jenayah ke GD tu atau cawangan am ke, dia akan cakap. Masa itu saya ingat lagi. Masa itu kalau di Selangor dia panggil dia punya gelaran mereka lah bola. Bola 10, tali 8 over. Jadi maksudnya cara mereka berhubung. Bola 10 tali 8 over. Jadi inspektor polis dan yang bahagian pengangkutan atau jalan raya ni, dia akan jawab, silakan jalankan berita. Sila buat kawalan di sekitar Malaysian Sheet Glass jalan raya ada kematian kes bunuh. Over. Jadi pegawai polis trafik ni akan pergi untuk menyekat kenderaan supaya orang tak bertumpu dan sebagainya. Itu keadaannya dulu. Jadi saya bila dengar begitu, ambil kereta terus bekerja lah ke Malaysian Sheet Glass. Waktu itu memang benar terdapat seorang gadis mati di Kelah, saudara, tikam. Dan dapat juga satu lagi lelaki yang berada dalam bilik air dalam keadaan tidak sedarkan diri. Jadi kita persiasat sama dengan polis, boleh bagi tahu gambarannya sekitar gini. Dapatlah dia punya latar belakang. Rupanya dia asal dari Kajang. Dan saya dapat adres di Kajang. Saya bekerja pergi ke Kajang. Ini pengalaman silam saya saudara. Sebab itu sejak lebih itu saya pun fahamlah kenapa kita tak bolehlah menyiarkan berita-berita kesedihan orang. Tantu saudara Muhammad Azmi Ali dengan tantu call sign untuk trafik. Yalah saudara. Tali tu dipanggil trafik lah. Short form. Saudara Muhammad Azmi ni mungkin bekas pegawai polis, kamu masih tahulah. Tapi di Selangor panggil bola. Bola 1 tu masa itu Datuk Ketua Polis Negeri Selangor waktu tu, alah lupa namanya. Dia terlibat dalam pemain pasukan hoki dan sebagainya. Siapa ke namanya? Kadang-kadang dah tua ni terlupa juga nama saudara. Dan Selangor dia panggil tali. Saudara Jang Kumat. Jadi saya pergi ke Kajang, pergi jumpa keluarga. Memanglah keluarga tu bersedih. Saya bertanya bagaimana, dia kata ke bini Allahyarhamah ni dia bekerja di kilang kaca, kilang Malaysian Sheet Glass. Dia dah bertunang katanya. Baru dapat tahu bahawa dia ada tunang. Rupanya kita tahulah cinta tiga segi saudara. Dan waktu itu saudara, saya ni nakkan dapat lebih hebat lagi kononnya, mintalah pada saudara dia tu, bang boleh tak saya minta satu. Dia kata apa dia? Minta gambar si mati. Saya tahu apa jadi saudara. Dia pergi masuk belakang, dia ambil parang, dia kejar saya. Orang bersedih kamu nakkan gambar pula.
Itu pengalaman saya. Sejak itu baru saya faham bagaimana perasaan keluarga. Apabila mereka dalam keadaan kesedihan, kita nak mewawarkan ceritanya yang tak sepatutnya lah saya. Seharusnya kita berlapang dada, benda yang sedih ni tak payahlah kita wawarkan. Saya cukup suka bila melihat berita bagaimana pelakon ke apa ini, Allah dah lupa nama tu. Saya tengok bila meninggal mantan suaminya pun, bila bekas suaminya, dia pun datang menyantuni. Saya rasa itulah gambaran sepatutnya. Tak payahlah cerita siarkan gambar orang mati terkadang begitu, terkejang begitu. Tak payah. Tak baik saudara. Dan sebab itu saya mohonlah agar kita jangan membicarakan lagi soal peristiwa memali ini. Biarkanlah itu berlalu dan jadikan ia sebagai titik hitam dalam kehidupan kita sebagai insan. Kita mengalami banyak pengalaman silap. Saya ini ceritanya saya mohon agar teman-teman yang masuk dalam live saya ini tidak lagi bercerita soal memali itu. Sudah-sudahlah. Yang bermasalah soal orang politik, biarlah mereka menanggung. Kalau itu sebagai dosa, biarlah mereka menanggung dosanya. Terpulanglah pada Allah SWT yang menentukan hukumannya, bukan kita saudara. Kita adalah warga cinta damai. Kita mau melihat agar bangsa kita ini maju ke hadapan. Kita tidak lagi boleh menoleh ke belakang, bercerita siapa salah, siapa silap. Tak perlu lagi. Sebab itu saya mengharapkan apa yang sedang disantuni oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyantuni ekonomi negara, itu yang paling penting. Bila tidak mahu ada berlaku ketirisan, kepimpinan negara, pentadbiran negara mesti dalam keadaan tata kelola yang baik. Tak lain tak bukan semata-mata untuk warga kita saudara. Saya melihat hari ini, terus terang saya cakap saudara, harga barang makanan masih mahal lagi. Masih mahal lagi harga barang makanan yang sudahlah mahal, tapi dalam poket kita pula semakin berkurangan. Kalau dalam poket kita kembung, selalu saya katakan saudara, kalau poket penuh, Saudara Muhammad Azmi minta saya bukukan dari seorang jurnalis sepanjang kerjaya, insyaAllah. Sebab itu saya buat memo ini petang-petang ini, saya akan kumpulkan, insyaAllah saya akan tulis memo sebagai seorang jurnalis. Ini pengalaman saya. Sekarang ni Sok Khabar Jurusan Melayu pun dah diambil alih. Tidak macam dulu, saudara. Zaman kehidupan saya bersyukur pada Allah SWT berkesempatan mewarnai warna-warna kehidupan saya ini dulu penuh dengan 1001 warna. Sama ada dari segi politiknya, dari cerita leluconnya, dari cerita hiburannya, saudara. Dan cerita-cerita yang menyeramkan. Saudara Sas Hasan, salam dari Kuching, Sarawak, saudara. Hujan di Kuching, Dan saya nak bagi tahu, saya mula-mula dulu selepas saja saya habis persekolahan, saya mohon kerja sebagai pembantu penyiaran tingkat 3 di RTM. Dah dapat pun, tetapi Allahyarham Saudara Subki Latif, dia mengundang saya untuk menyertai, sebab waktu itu dia baru menubuhkan sebuah syarikat akhbar iaitu Suara Rakyat. Masa itu ramailah taiko-taiko dia bekas utusan dia yang bekerja bersama dengan Allahyarham Saudara Subki Latif. Saudara Subki Latif ini adalah pengikut kuat Datuk Arun. Dia penyokong kuat Datuk Arun. Dan akhirnya zaman-zaman akhirnya dia bersama dengan PAS dan dia menjadi pengurusi Sabiqun, iaitu warga lama, warga PAS, veteran PAS lah saudara. Dan daripada situlah kami bermula dalam dunia jurnalis. Jadi saya ditugaskan membuat liputan politik. Kerana waktu itu Suara Rakyat banyak berita-berita politik. Tapi itulah saya, kadang-kadang kita seronok. Saudara Mak Azmi, saya biasa ambil statement Astora Jebat di Pejabat Usaha Melayu Jalan Chan Solin. Betul saudara. Saudara Rizana Cik Ani, Waalaikumsalam. Bawa duit RM1 pagi supermarket, dapat banyak pun boleh beli lauk saja. Belum lagi campur barang-barang lain krim. Betul saudara. Saudara Abdullah Majid, Waalaikumsalam. Hadir dari Pekan. Jadi daripada Suara Rakyat, tiba-tiba Suara Rakyat diharamkan oleh kerajaan waktu itu. Kerana banyak mempertahankan hukuman Allahyarham Datuk Harun Idris. Saya ingat lagi saudara peristiwa itu. Akhirnya masa itu Tun Hussein On jadi Perdana Menterinya, menggantikan Tun Razak. Jadi kita diharamkan.
penerbitan akhbar suara rakyat diharapkan jadi menung, tak buat kerja apa. Jadi tuan punya syarikat itu, saya ingat lagi Allahyarham Tuan Haji Mustafa Haji Tun, borak-borak dia kata ginilah, kita buat majalah hiburan lah. Itulah lahirnya majalah hiburan Varia Pop, Varia Film, Varia Sari. Dan saya diminta menjadi pengarang pada Varia Pop bersama dengan Allahyarham saudara Omar Manan. Waktu itu saya pun bergelumanglah dengan dunia hiburan. Wartawan ni secara dia baik dengan semua orang. Masa itu saya ingat lagi pelakon popular lah Nur Kumalarsari, penyanyi yang baru nak naik waktu itu Khatijah Ibrahim, abang dia Latif Ibrahim. Arwah bapanya dulu dekat dengan pejabat saya dekat jalan Wisma Hoan, dekat jalan Coket waktu tu. Dan selalulah kita berborak, Allahyarham Husin Abu Hassan. Dan saya ingat lagi saudara, Datuk Yusof Aslam masa itu masih lagi bekerja sebagai konduktor bas Sriwijaya. Petang-petang dia akan datang ke pejabat saya, kami minum kopi, makan kerang rebus bersama dengan Allahyarham Husin Abu Hassan. Saudara Jifat dia kata, Assalamualaikum. Dia kata dari anak Pak Dharma. Pak Dharma mana ni? Dharma boleh, Dharma ni Dharma pelakon tu ke? Jadi petang-petang saudara Yusof Aslam akan datang ke pejabat saya. Kita turun ke bawah. Masa itu di Wisma Hoan tingkat 7 ke tingkat 9, saya pun dah lupa. Kita akan minum, makan kerang. Kegemaran saya dengan Datuk Yusof Aslam makan kerang rebus di Coket saya. Waktu tu Coket tu petang-petang dia jalan tu dah jadi tempat medan selera. Tak macam sekarang. Sekarang ni penuh dengan peniaga-peniaga dari seberang. Waktu tu Coket masih lagi ramai peniaga-peniaga Melayu kita berniaga. Secara sah-sahan harga barang masih tinggi sekarang. Betul. Telur ayam di Kuching RM17.90. Astaghfirullahalazim. Harga kerajaan harap kerajaan ada mekanisme menstabilkan sistem harga barang. Itu yang saya minta. Malam nanti kita akan cuba ulas. Kembali cerita saya dengan Datuk Yusof Aslam. Dia naik skuter saya masa tu. Sebelum dia berumah tangga dengan Raja Nur Saadah. Itu isteri pertama dia. Kemudian lepas tu berlaku perceraian. Dan saya tidak menulis cerita perceraian ni. Sebab itu saya baik dengan Datuk Yusof Aslam. Saya tidak menulis. Kerana Raja Nur Saadah baik dengan Gaya Zakri. Kalau saudara ingat, penyanyi nama dia Gaya Zakri. Saudara Rabudin Pasarat, kerang rebus pun dah tak sesedap dulu. Betul lah, saudara tak tahulah. Dulu kita kerang rebus ni, satu bakul tu, bakul plastik tu, harga dia 30 sen. Jadi saudara Yusof Aslam datang, berborak dan dia bertanya dengan saya. Dia kata, Abang Jamil, arwah, Abang Jamil nak menerbitkan filem dia kata tak silap saya filem Jiwa Remaja, terbitan Shaw. Syarikat Shaw Brothers pindah dari dia punya pejabat di Jalan Pudu. Dia kata bagus tu Sob. Tak masuk je lah Sob, apa yang patut. Itulah dia kata. Dan tak silap saya ada sekali dia dah bergaduh dengan Farouk Afero. Dia marah betul sebab Farouk Afero kata pelakon Malaysia ni makan nasi bungkus. Dia datang ke pejabat saya. Dia kata, Mal, kena buat cerita ni. Apa pasal Sob? Ini Farouk Afero ni, dia kata pelakon Malaysia makan nasi bungkus. You kena tulis ni. Okeylah. Kita ambil makan, minum, makan-makan kerang rebus sama dengan Husin Abu Hassan. Dia kata you kena tulis ni. Kena perjuangkan nasib pelakon-pelakon Malaysia ni. Kerana waktu itu seniman tak ada lagi. Jadi artis-artis atau pelakon-pelakon Malaysia terbiar begitu saja. Dan seingat saya lah, akhirnya hari ini Datuk Yusof Aslam berjaya lah menjadi seorang penerbit filem. Dari seorang konduktor bas Sriwijaya saya. Dia bersama dengan Datuk Daud Kilau juga bertugas sebagai konduktor bas Sriwijaya. Dulu daripada Coket nak pergi ke Putrajaya, saya selalu pergi ke Kasepuri saya. Turun di Jalan Bangsa. Nanti kadang-kadang tiket. Dok Kilau. Bila saya cakap, Cu Daud, saya panggil dia Cu lah. Cu Daud, takkan nak kena bayar kot? Engkau tak payah. Engkau nak sarah aku, tak payah. Jadi, saudara, begitulah pengalaman saya. Saudara Syam Rahman, saya jual kerang di Lekir Setiawan. 20 sen aja sekilo. Itu tahun 80-an ya, saudara Syam. Dan begitulah kehidupan yang saya lalui. Jadi sebab itu bercerita balik cerita tentang untuk nasib warga Memali ini, saya mohon
Sebab saya wartawan sekitar daripada tahun 76, 77 dah jadi wartawan saudara. Saya melihat banyak warna-warna kehidupan dan tak sampai hatilah kita menceritakan keburukan ataupun kepiluan keluarga. Memang kita boleh melaporkan. Melaporkan sekian ini berlaku kematian, sekian ini berlaku pergaduhan. Boleh dilaporkan, tapi janganlah disiarkan gambar. Lebih-lebih lagi saya tengok sekarang ni dekat media sosial. Gambar anak-anak muda kita yang naik motor, jatuh terpelanting, tangan dia putus. Yang amat mengerikan. Sebenar-benarnya, semua itu tidak diizinkan dari segi etika kewartawanan. Tapi mungkin sekarang ni dalam media sosial hari ni, mereka redah selagu je. Itu keadaannya. Jadi nak buat macam mana saudara? Tidak ada kawalan. Dulu ada kawalan. Dan selalunya kalau kita terlajak adapun orang buat komplain, maka Kementerian Dalam Negeri akan memanggil editor, kenapa disiarkan gambar ini, cerita ni kenapa yang tak sesuai. Jadi bukanlah untuk mengekang, tetapi untuk memastikan bahawa berita-berita dan gambar-gambar yang disiarkan di media massa itu adalah gambar-gambar yang membina masyarakat. Kerang 3 kati baru 15 duit zaman 70-an Saudara Muhammad Azmi. Betul. 3 kati. Sekarang ni mungkin lebih daripada 3 kilo saudara. Rin Azman cerita lama dipolitikkan. Saya rasalah saudara Rin Azman kalau boleh tak payah lagi lah. Cerita lama itu dijadikan isu politik. Saudara Anik. Aduh bersin. Saya sebenar-benarnya sedang menanti untuk bertemu dengan Presiden UMNO sebab dia sedang mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi saya. Jadi dah saat begini tu saya kata saya pukul 5 saya akan berjumpa teman-teman bercerita. Dan begitulah live saya dari segi seorang wartawan politik zaman Saudara Suki Latif, kemudian jadi pula wartawan hiburan zaman Barai Pop, kemudian dipindahkan saya dapat tawaran bertugas di Usaha Melayu di majalah URTV saudara masa itu dengan Allahyarhamah Kak Bayah Mahmud. Kemudian dipindahkan pula ke meja jenayah. Di meja jenayah sekitar tahun 77-78 macam itulah saya menjadi wartawan jenayah, membuat laporan di mahkamah, di polis, pejabat polis dari Bukit Aman dan sebagainya. Tetapi saya melihat sekarang ini kadang-kadang berita dah tak teratur. Benda itu berita kabar angin dah jadikan cerita benar, sedangkan tak benar. Berita palsu jadikan berita benar. Itu keadaannya, Kak Cik. Saya rasalah tak sepatutnya lah warga kita didedahkan dengan berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan. Kemudian daripada situ saya dapat pula dilantik sebagai Ketua Biro untuk Negeri Selangor. Usaha Melayu ada satu pejabat khas di Selangor. Jadi saya mengawal ataupun menganalisa politik, segala-gala berita di negeri Selangor. Itulah masanya saya banyak berkawan dengan pemimpin-pemimpin di Selangor, termasuk Allahyarham Datuk Harun Idris, dan macam mana saya ceritakan leluconnya saya dengan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Wak Hormat Rafi'i. Orangnya baik saudara. Memang baik. Tapi itulah macam saya katakan, kalau dia panggil buat press conference ataupun sidang media, kita tak payah, boleh hantar wakil aja, salin apa yang dicatatkan. Saudara, banyak cerita yang saya nak bercerita, tapi kita selalu diburu oleh waktu. Waktu mencemburui kita. Jadi saudara, kita jumpa besok. Kita sembang lagi dalam sembang-sembang santai. InsyaAllah, kalau saya ingat, saya akan cuba menceritakan pengalaman silam saya semasa saya menjadi warga jurnalis. Dulu kenapa akhbar pro kerajaan je? Saya Riz Azman, tidak. Akhbar dulu bukan tidak ada. Saya memimpin akhbar watan. Tak ada dulu akhbar bebas bersuara. Cuma kalau macam utusan tu memanglah sebab dia dimiliki oleh UMNO. Berita harian Straits Times juga adalah sudah berpindah tangan dimiliki oleh UMNO. Jadi tentulah itu merupakan akhbar resmi parti. Tetapi waktu itu juga ada akhbar milik PAS, akhbar roket milik parti DAP. Tak boleh kita katakan dulu akhbar sebelum menuju kerajaan, tidak. Dan kita dilatih sebagai wartawan untuk bertanggungjawab atas setiap berita yang kita tulis. Dan kita mesti melaporkan yang benar. Tiada yang benar melainkan benar belaka, saudara. Nah, sejak menjadi wartawan tu, saya alhamdulillah saya berkesempatan untuk melangkaui dunia tanpa sempadan, bukan melalui media, saudara. Saya dapat hadir
dapat berpeluang pergi ke Amerika, dapat peluang pergi ke London, pergi ke Jepun, ke China dan seantero dunia. Yang akan saya cuba ceritakan bila ada kesempatan dalam sembang memori ini. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.